Okey, baik. Kita mulakan. So, PowerPoint. Awak boleh buka buku teks, muka surat, muka surat berapa cikgu lupa dah. Telekomunikasi di Malaysia, 50 berapa ya? 50, Allahu Akbar. Telekomunikasi. 50 pula. 90. Muka surat 90. So, kalau awak apa tu tak ada buku teks, awak boleh tengok slide cikgu. Dan hujung slide ini, cikgu hanya akan kongsikan video. Awak tak perlu salin nota. Okey, cikgu akan beri video ini. Awak nak salin boleh, awak tak salin pun tak apa. Minggu depan kita ada bahagian kedua. Ini ialah bahagian pertama sahaja. So bahagian kedua nanti sambung lagi nota dan cikgu akan bagi kuis pada minggu hadapan. Jadi untuk hari ini awak tengok saja pun boleh juga. Okey. Nota cikgu yang ada cikgu bagi ni pun awak nak salin pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau tak nak tulis hari ni, tulis minggu hadapan. Okey. Cikgu dah bagi relax dah untuk awak tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita mulakan dengan telekomunikasi di Malaysia. Siapa ni? Sekejap. Zaharul Zikri. Zaharul Zikri. Amirul Bistamam. Siapa dia Amirul Bistamam? Oh, okey, Amirul Aiman. Okey, baik. Sebelum kita mula, cikgu nak tahu. Semua orang ada phone kan? Semua orang ada telefon. Dan telefon yang awak ada sekarang ialah telefon pintar dia panggil. Ataupun smartphone. Sebab phone awak tu umpama komputer yang berbentuk kecil. Okey? Siapa sini ada laptop? Tak ada. Siapa sini ada desktop? Desk tu meja. Top tu di atas. So komputer tu berada di atas meja. Kalau laptop tu bermaksud lap tu ialah riba. So top tu di atas. Jadi di atas riba. Jadi apa yang ada di atas riba? Laptop yang kita boleh bawa ke mana-mana tu. Sekejap. Siapa masuk tadi? Allahu Akbar. Siapa baru masuk tadi? Izlan Izairi. Izlan. Izlan. Assalamualaikum Izlan. Sila jawab Izlan. Cikgu tahu awak ada situ. Izlan. Izlan ada tak ni? Mikrofon cikgu dah buka dah. Izlan ada tak? Ya Allah. Izlan, ada mulut? Tak dengar? Okey, kalau awak tak dengar tu maksudnya macam mana cikgu nak buat ni? Kejap, dia tak dengar cikgu. Okey, cikgu kena type. Izlan. Tag speaker. Pakai headphone. Tag volume. Orang lain semua dengar cikgu kan? Izlan tak dengar ni. Dengar. Okey. Dengar. Ashraf dengar. Okey, good. Izlan ni. Mana Izlan ni? Phone dia ni. Kita tunggu dia sekejap ya. Kesian dia nanti. Dia dah masuk. Minggu lepas dia nak masuk tapi tak dapat. Hari ni dia masuk. Speaker dia pula buat problem. Izlan dengar?
Sekejap, mana Azlan? Mana Azlan? People, Azlan. Azlan dengar cikgu tak? Taib pun dia tak nak taib. Macam mana cikgu nak tahu? Buang masa. Okey. Cikgu tak nak buang masa. Kita teruskan. Nanti cikgu bagi video sajalah. Ya Allah, anak-anak cikgu yang disayangi. Oi. Okey, baik. Kita lihat kepada telekomunikasi di Malaysia. So, telekomunikasi ni bukan hanya telefon. Bukan telefon awak tu saja telekomunikasi. Telekomunikasi ada maksud yang besar. Tele tu ada maksud, komunikasi tu pun ada maksud. Okey, yang pertama. Okey. Tele. Tele bermaksud sangat jauh. Ini bahasa Greek. Okey, ini bahasa Greek, dalam buku teks pun ada, bahasa orang dulu-dulu. Tele itu bermaksud sangat jauh. Dan komunikasi bermaksud perhubungan yang melibatkan masyarakat. Communicate. Komunikasi. Antara satu dengan seorang yang lain. So ada perhubungan melibatkan masyarakat. So apa dia maksud telekomunikasi? Telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Itu maksud telekomunikasi. Okey? Alright, terus. Sejarah. Jadi, awak kena tahu sejarah telekomunikasi. Dua orang nak berhubung dalam jarak yang jauh. Bagaimana? Ini cikgu cerita dalam buku teks tak ada ni. Zaman-zaman dahulu kalau orang nak berkomunikasi. Ini zaman dulu ya, zaman-zaman apa namanya tu, Red Indian. Zaman perang-perang British, King dia zaman dulu. Mereka tak ada telefon. Mereka tak ada cara untuk berkomunikasi. Jadi kalau macam Red Indian, dia akan nyalakan api, kemudian dia akan tutup dengan kain untuk mewujudkan kepulan-kepulan asap. Jadi bila orang daripada jauh, Red Indian daripada jauh baca, dia nampak kepulan-kepulan asap itu adalah simbol-simbol dia, maksud-maksud dia. Mungkin dua kepulan asap yang dekat, maksudnya ini. Satu kumpulan yang jauh-jauh, sini satu, sini satu, sini satu. Maksudnya lain. Itu cara mereka berkomunikasi. Dan kalau orang British zaman dulu, mereka akan menggunakan burung pigeon, burung merpati. Mereka gunakan burung merpati, dia tulis pada kertas, gulung kecil-kecil halus-halus, letak pada kaki burung, kemudian lepaskan. Burung tu akan pergi ke satu lagi pihak ataupun orang lain. Dan orang tu boleh baca mesej yang disampaikan. Itu cara mereka bertelekomunikasi. Faham? Faham. Faham. Okay. Itu zaman dahulu. Tapi tentu dia mengalami perubahan. Ini sekarang ini kita ceritakan di Malaysia. Termasuk tanah Melayu sebelum merdeka hari itu. Okey, baik. Siapa tahu apa nama alat ni? Apa nama alat ni? Dia cuma ada tekan-tekan. Apa dia? Mouse code. Morse code. Okey. Yang dihantar tu ialah Morse code. Tapi apa nama alat yang dipegang-pegang tu? Mula dengan Prototype. Bukan. Dia mula dengan huruf T.
Tak tahu, tak apa. It's okay. So alat ini diperkenalkan oleh orang British. Sebab orang British tu dia datang ke Tanah Melayu. So dia perkenalkan. Masa tu Tanah Melayu tak ada telefon, tak ada line-line telefon semua tu. Jadi mereka menggunakan alat ini diperkenalkan oleh British pada 1876. Oh tak namanya. Namanya ialah telegraph. Ya, siapa sebut tu? Saya. Namanya ialah telegraph. Sekejap cikgu tulis. Telegraph. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, G-R-A-P-H. Cikgu tulis bahasa Melayu lah. Okey, so itu diperkenalkan oleh British pada 1876. Kemudian dah mula ada telefon. Tapi telefon ni telefon moden tau. Ini moden ni. Kalau telefon zaman dahulu tu yang angkat satu, letak kat telinga, lepas tu ada satu corong dia bercakap. Itu dulu-dulu punya telefon. So ini diperkenalkan di Tanah Melayu pada 1891. Ini masa orang British menjajah Tanah Melayu. So mereka ada telefon. Telefon mereka tu pun bukan macam inilah. Ni telefon moden ni. Telefon dulu besar-besar sikit bentuk dia. Next. Daripada telefon itu pula, dia dah mula berkembang. Menjadi, ni mesin ni. Nampak mesin ni. Mesin ni namanya, ini cikgu tulislah. Ini ialah telefon. Nampak tak semua ada teli-teli depan ni. Ada teli-teli dekat depan ni. Okay. Apa maksud teli tadi? Apa maksud teli tadi? Cikgu dah beritahu? Tak ingat? Sangat jauh. Sangat jauh. Bagus. Okey. Jadi mesin ini pula sama menghantar maklumat. Okey, tapi mesin ni namanya ialah Amirul Hakimi. Sekejap ya. Amirul Hakimi. Okey, nama mesin ni ialah mesin mana pen? Allah, mana pen cikgu bilang dah. Mesin telex. Dia tele juga, tapi dia menghantar teks. Dia menghantar maklumat sahaja. Okey, kalau awak tengok sini, dia ada macam kertas halus ni. So, kertas halus ni ialah apa yang kita nak hantar lah. So, dia dalam bentuk satu kertas halus, ada 5 lubang. Ada 5 lubang. Jadi, dia akan bertebuk-tebuk lubang ini. Okay. So, bila kita baca mesin ini masuk dalam, kertas ni masuk dalam mesin ni, dia akan tukar yang titik-titik-titik tu kepada perkataan. Itu yang boleh baca dekat bahagian sini. Okey. Dan kalau kita terima orang punya message, dia keluar dekat sini. Message tu keluar dekat sini. Mesejnya begitu besar, tapi dia menggunakan kertas yang halus, ada 5 titik. Itu maklumat dia. Tapi ini tak ada gambar. Yang ini hanya hantar teks sahaja. Okey. Ini dia menggunakan mesin telex. So, mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okay. Alright. Seterusnya. Ini dah moden dah ni. Yang ni siapa pernah tengok apa nama mesin ni? Dia ada ganggang telefon. Allah. Mesin fax. Mesin fax. Ya, betul. So, ini adalah mesin fax ataupun faksimili. Okay, cikgu tulis sekejap. Mesin fax. Atau Allah. Sekejap ni cikgu Wanori dah call. Oh, dia dah stop dah. Okey. Mesin fax ataupun faksimili. Ini bahasa Melayu. Okey. Baik. Bila ya? Dalam tahun 80-an macam itu orang mula menggunakan mesin ini. Jadi kertas akan dimasukkan di sini. Tekan button-button ni, nombor telefon orang tu. Lepas itu, dia akan hantar melalui line telefon. Dia baca,
Lepas tu dia akan scan, dia hantar maklumat tu ke telefon lain tu pun akan keluar mesejnya. Okay. Sama juga bila orang hantar fax pada kita, okay, telefon ni akan berbunyi. Dia berbunyi tapi jangan angkat, kita biar je. Sebab kita tak boleh bercakap melalui dia. Dia cuma hantar data sahaja. So bila mesin tu berbunyi dalam 3 kali deringan, kemudian dia akan terus baca, kertas yang kita masuk ni dia akan keluar ikut bawah dan dia akan keluar dengan tulisan sekali. Dia macam mesin photostat. Dia keluar macam bentuk macam itu. Kertasnya pun bukan kertas biasa. Dia ada kertas yang lembut sikit yang untuk untuk cetakan begini. Tapi dengan kemajuan, kertas biasa pun dah boleh guna dah. Tapi orang dah tak guna dah mesin fax ini. Sebab orang lebih suka hantar email. Hantar email tak ada guna kertas. Ya? Okey, itu ialah mesin faksimili. Okey, alamat tak nampak. Memudahkan salinan dokumen menerusi rangkaian telefon. Cikgu dulu pun pernah guna mesin faksimili ni. Cikgu beli printer yang ada boleh scan, boleh print dan boleh fax. Sebab kebanyakan orang pada masa itu memang tak guna email, mereka lebih suka hantar fax. Jadi bila cikgu isi borang, cikgu nak hantar, kalau hantar surat lambat. Jadi cikgu hantar dengan fax. Jadi terus orang sana dapat. Tapi sekarang ni orang senang guna email. Type sahaja, tak ada guna kertas, terus send. Orang sana dapat. Itu beza dia. Okay. Next. Selepas dah habis dengan mesin fax tadi, tibalah ke mesin ini. Siapa tahu apa ni? Telefon bimbit. Ada dua. Satu telefon bimbit, satu lagi telefon pintar. Ini ialah telefon bimbit. Dia bukan telefon pintar. Okey? Cikgu rasa awak tak pernah pakai ni. Pernah pakai ke? Tak. Tak pernah pakai kan? Ni kalau awak tanya ayah-ayah awak, mereka pernah pakai. Okay, so cikgu pun pernah pakai. So telefon bimbit ini dia lebih kepada komunikasi, bercakap. Okay, tak ada Facebook dalam ni, tak ada WhatsApp dalam ni, tak ada Telegram dalam ini, tak ada Google pun dalam ini. Hanya bercakap sahaja. Game pun cuma satu je, game ular yang gerak-gerak makan biji tu. Okay, so ini kita panggil telefon bimbit. Juga dikenali sebagai telefon selular. Sel, orang Amerika panggil cell phone. Dia tak panggil handphone, kita panggil handphone. Okay, atau telefon tanpa wayar. Okay, itu telefon bimbit. Diperkenalkan pada tahun 1980-an. Tanyalah ibu bapa awak, mesti diorang pernah guna dan kalau diorang simpan, mungkin ada lagi dalam simpanan mereka telefon ini. Sebab telefon sekarang ini dah tak pakai macam ini, jadi kenang-kenangan, simpan je. Cikgu pun simpan lagi. Okay, next. Ini baru telefon yang awak guna. Apa namanya? Telefon pintar. Telefon pintar. Okey, baik. Apa beza telefon bimbit dengan telefon pintar? Cikgu dah sebut tadi. Telefon bimbit, dia tak ada perisian komputer. Jadi tak ada Google, tak ada WhatsApp, tak ada game-game ataupun perisian macam komputer. Okay, kalau ada kamera pun kamera yang sangat rendah. Ambil gambar pun pecah-pecah gambarnya. Okay, tapi telefon pintar macam ini, okay, dia ada perisian komputer. Ini macam komputer kecil. Macam komputer kecil tapi dalam tapak tangan. Lepas tu awak boleh buat kerja, awak boleh hantar quiz, awak boleh join Google Form, awak boleh join Google Meet melalui telefon. Sebab telefon tu macam komputer kecil. Okay? Juga ada kamera digital. Mana dia? Kamera digital. Itu yang
Tengoklah sekarang ni dah ada, ini masa ni 2 kamera. Sekarang dah 3 kamera, 4 kamera. Okay. Dan juga ada internet. Telefon bimbit zaman dulu dia tak pakai internet. Dia pakai data sahaja. Tak adanya nak connect kat wifi. Tak ada. Dia pakai data sahaja. Ada data, adalah awak punya maklumat tu. Boleh berkomunikasi. Yang sekarang ini tak ada data pun awak boleh guna wifi. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada. Ini adalah sejarah. So awak kena ingat sejarah ini. Aku tunjuk semula. Dia memula dengan telegraf. Lepas tu telefon. Lepas tu mesin telex. Lepas itu mesin fax. Kemudian baru pergi kepada telefon bimbit. Dan last sekali telefon pintar. Okey. Sekarang tengok apa kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. So kalau dulu tu hanya boleh bercakap sahaja. Sekarang boleh Google, boleh buat aplikasi, awak nak melukis pun boleh, awak nak buat video cantum-cantum pun boleh, awak TikTok pun boleh. Jadi kemajuan tu macam mana? Bagaimana dia berlaku daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Okey, baik, kita mulakan dengan yang pertama. Ini pun macam sejarah jugalah. So kemajuan dia ialah dia bermula dengan di Malaysia ya, bukan di dunia lain. Di Malaysia. So di Malaysia kita mula ada satelit bumi yang pertama dibina di Beserah, Kuantan. Ini dekat dengan rumah cikgu. Kalau cikgu lalu nak pergi ke sekolah cikgu nampak besar dia punya satelit tu. Ini ialah satelit yang pertama. Sekarang ni dah buruk lah rupa dia sebab dah lama dah. Kalau cikgu tak silap dah tak pakai dah sebab dah ada yang baru. Okay, so ini adalah satelit bumi pertama di Malaysia, iaitu di Beserah, Kuantan. Kalau awak sebut Kuantan pun tak apa, cikgu terima. Dan dibina pada 6 April 1970. Ada gambar. Ini dia gambarnya. So satelit ini dia akan menghala ke Sabah dan Sarawak. Okay, ingat semula peta Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Kuantan di sini. Jadi dihalakan satelit itu ke Sabah, Sarawak untuk menghantar informasi, untuk menghantar maklumat dan data dan sebagainya. Okay, alright, itu ialah satelit bumi pertama. Itu dia. Yang kedua, ini dah mula ada banyak. Ada satelit bumi lain seperti di Alur Gajah, Sematan dan juga wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Ini dah moden lah. Ini dah canggih punya satelit bumi. Ini ialah satelit di Putrajaya. Dia bawah nama MESAT. MESAT tu kan kita punya satelit dekat angkasa lepas yang boleh memancarkan siaran. Itu yang kita boleh dapat tengok Astro tu. So MESAT itu Astro menggunakan MESAT. Okay. Satelit di Cyberjaya. Okay. Next. Baik. Kita ada kabel fiber optik. Siapa dekat sini ada wifi di rumah? Siapa ada wifi? Ashraf Darius, awak ada wifi tak? Apa dia? Tak dengar. Awak type ke? Cikgu tak nampak. Okey. Iman. Okey, pernah dengar tak kabel fiber optik? Ya, Amirul Aiman. Pernah dengar tak kabel fiber optik? Tak tahu. Okey, baik. Kalau dulu bila kita pakai internet, ini zaman cikgu, zaman ibu bapa awak tak ada dah masa ni. Awak belum ada lagi masa ni. Zaman dulu bila kita nak connect pada internet, kita akan ada kita pakai line telefon. Kan hujung line telefon tu kan ada dia punya kabel tu. Sekejap, cikgu tak kabel tu.
Rasanya macam ada. Sekejap cikgu cari. Ya, betul. Okey, simpan. Ini ialah line telefon. Nampak tak? Kecil sahaja. Okey. Ini ialah line untuk Ethernet, untuk internet. Nampak tak beza dia? Nanti ya. Nampak tak beza dia? Satu besar, satu kecil. Okey. Okey. So yang kecil ni telefon. Yang besar ni internet. Kita panggil dia Ethernet. Okey. So zaman masa cikgu kecil dahulu kita pakai line telefon. Sambung ini pada satu kotak modem. Dengan modem tu akan connect dengan internet. Lepas tu baru internet tu boleh sambung dekat komputer kita. Masa itu, cuba tanya ibu bapa. Bila nak connect internet, bunyinya bising sangat. Dia bunyi macam mana tahu? Dia macam bunyi ada bunyi lebah lah apa segala. Mesin tu berbunyi. Kotak kecil tu berbunyi. Macam-macam bunyi keluar. Bila dia dah senyap, barulah kita dapat internet. Itu memang zaman itu kita menggunakan modem ni. Yang halus kecil ni. Lepas itu speed dia, jangan kira lah. Speed dia sangat-sangat slow. Okay, sangat lambat. Okay. Kemudian bila dah berlaku kemajuan teknologi, bertukarlah kepada Ethernet. Ini laju sikit lah daripada tadi. Tapi masih menggunakan talian telefon. Sekarang dah berbeza. Sekarang ini dia pakai optik. Optik ni dia tak pakai wire. Dia pakai macam fiber. Ada macam kaca-kaca halus. Jadi dia lebih cepat menghantar maklumat. Dalam buku teks awak ada gambar. Cikgu rasa gambar. Tu dia. Kalau awak ada pakai time ataupun Unify, time dengan Unify dah mula ada fiber optik. Halus je wayar dia. Okey? Yang warna biru ni, Allah mana dia? Yang warna biru ni dalam dia ada satu wayar halus. Jangan buka. Kalau wayar tu patah, langsung awak tak boleh guna. Okay. So, dalam ni bila kita buka, dia akan ada satu wayar halus. Itulah fiber optik dia. Kemudian dalam ni adalah dia punya kabel-kabel apa semualah. Okay. Ini kalau rosak ni nak ganti, RM30. Cikgu baru ni tukar sebabnya line tak elok. Mungkin kilat ke apa ke. Jadi orang tu datang tukar. Satu yang kepala kecil ni RM30. Tapi internet sangat laju. Macam sekarang cikgu dengan awak ni. Okay. Internet cikgu laju. Tak ada masalah. Kadang-kadang yang masalahnya ialah laptop. Sebab laptop dah lama banyak benda yang kita dah guna dalam dia. Tapi ini ialah fiber optik. Dia boleh memindahkan data, menyalurkan information dengan cepat, dengan sangat laju. Ya. Okey. Ni dia. Dia gambar pun. Ini gambar dekat ni. Inilah bentuk dia. Ini yang RM30 satu ni kalau rosak. So, Unify guna ini. Time juga guna ini. Dia pakai fiber optik. Cikgu tak pasti dengan Maxis. Cikgu rasa Maxis belum ada. Maxis dengan yang lain-lain tu lebih kepada Wi-Fi, internet. So mereka tak buat lagi yang fiber optik ni. Sebab kalau nak ada fiber optik ni, dia kan ada line yang special. Kalau awak duduk dalam Taman Medan, tapi kawasan itu tak ramai orang guna telefon, tak ada line, tak boleh pasang kabel bawah tanah fiber optik, maka tak ada internet. Tak ada fiber optik di kawasan itu. Dia kena tengok. Macam rumah cikgu pun, cikgu nak pakai fiber optik ni, kena tunggu. Bila dah ramai orang guna, baru kita boleh memohon untuk guna. Itu beza dia. Alright. Next. Ini kabel fiber optik. Kemudian kita ada telefon pintar. Awak semua ada ni. So awak semua ada 3G, awak ada 4G. Ini belum lagi ni 5G ni.
Sekarang ini kita daripada 3G nak pindah kepada 4G. G ni apa? G ni ialah kepantasan sesuatu internet ataupun telekomunikasi tersebut. Awak pun tengok kan, kalau phone awak 4G, okey lah, line bar 4. Ni kalau 3G, kadang-kadang bar tu 3 je. Kadang-kadang E, tak ada line langsung. Okey, itu telefon dulu. So, yang akan datang 5G, okey, 5G, tapi bukan semua telefon ada. Okey. Cikgu pernah pergi Amerika. Amerika paling kecil dia mesti ada 4G. Dia tak ada 3G, dia tak ada E. Jadi maksudnya internet diorang laju. Bandar-bandar besar ya. Kita kat sini Taman Medan apa? 3G, E, H pun ada kan? H tu maksudnya sangat teruk lah. Okey, dan juga ada banyak fungsi telefon pintar ni. Macam-macam ada dalam telefon pintar tersebut. Okey, ni dia. Macam mana nak kenal ni? Huawei Nova 7. Macam mana nak tahu dia ni 5G? Nampak tak yang kecil tu, yang halus tu? Cikgu besarkan. Tu dia, bila besarkan, baru nampak ada tulis 5G. Bermaksud, telefon ini boleh support 5G. Okey, ini cikgu cerita sikit. Kadang-kadang kebanyakan daripada awak tak dapat nak join Meet, tak dapat nak buka Google, tak dapat nak buat macam-macam. Tak sama telefon awak dengan telefon kawan lain. Awak tahu tak kenapa? Hello? Ada orang tak? Ada orang ke di situ? Dah hilang? Cikgu cakap seorang-seorang ke? Hilang dah. Siapa ada lagi dengan cikgu? Tolong bersuara. Saya. Okey, Izlan dapat masuk tak? Dapat. Okey, apa masalahnya Izlan? Tak tahulah. Macam mana awak boleh dengar tu? Tadi awak kata tak dengar. Saya pakai earphone cikgu. Pakai earphone. Jadi kalau cabut earphone tak dengar? Maksudnya mungkin awak punya phone tu, dia speaker tu rosak. Jadi awak kena guna headphone. Okey, so cikgu tanya tadi, kenapa kadang-kadang phone awak tak support? Contohnya ya, macam ada orang bila dia beli Huawei, tak boleh masuk Google Meet. Tak boleh nak Google. Tak boleh nak buka email Gmail pun. Sebab Huawei keluaran China, dia tak ada Google dalam phone dia. Jadi kalau awak nak buka Google Meet, awak nak buka Gmail, apa-apa saja pasal Google, dia tak bagi sebab dia dah block. Ini kalau awak baca berita dulu, Huawei China ni dia tak setuju dengan Amerika. Jadi dia tak benarkan ada Google dalam phone dia. Itu sebabnya. Cikgu tengoklah kelas-kelas lain. Bila cikgu bagi Google Meet je, link tu, cikgu saya tak boleh masuk. Cikgu saya tak boleh nak klik. Inilah sebabnya. So awak kena tahu. Tapi Huawei yang baru, dah boleh pakai Google. Okay? Baik, kadang-kadang awak tengok, line tu ialah line 4G. Tapi awak punya phone, dia cuma sampai 3G je. Jadi of course tak dapat nak pergi ke 4G. Sebab tu kadang-kadang ada benda awak dapat, ada benda awak tak dapat. So kena tengok phone tu macam mana. Mana nak tengok semua ni? Awak tengok dekat bahagian setting about phone. Tentang phone awak. Nanti dia akan keluar maklumat apa pasal phone awak. Tapi cikgu rasa semua orang sekarang ni dah ada phone baru kan. Phone cikgu ni cikgu pakai dah lama dah. Rasanya dah 4-5 tahun dah cikgu pakai. Sayang nak tukar sebab benda masih elok. Okey, tapi ada orang dia tengok kawan dia pakai cantik, dia pun nak tukar tanpa mengetahui apa bagusnya phone tersebut. Asalkan tukar aje. Okey, next.
Tu dia 5G. Okey. Apa lagi? Syarikat telekomunikasi. Okey, dulu syarikat telekomunikasi cuma satu. Telekom Malaysia. Daripada dulu. Cikgu ingat zaman nenek cikgu dulu pun Telekom Malaysia. Besar dia punya simbol dia. Okey, tapi sekarang dah ada banyak. Tu dia. Time ada, Maxis ada, Yes ada. Telekom Malaysia dah jadi TM sekarang ni nama baru. DGU Mobile, Celcom. Sekarang ni Celcom apa ya dia panggil? Celcom yang macam ni simbol ni. Allahu Akbar. Axiata. Yes, Axiata. Okay. Dan cikgu tengok dalam berita baru ini, Celcom nak bergabung dengan siapa tahu? Dia nak bergabung dengan satu lagi syarikat. Cikgu tak ingat apa nama syarikatnya. Cikgu tak ingat. Jadi bila dia bergabung, dia akan bagi servis yang lagi besar kepada pelanggan-pelanggan dia. Cikgu tahu kalau orang pakai U-Mobile, asyik nak marah sahaja. Sebab apa? Sebab internet slow. Ya, ini cikgu dengar lah. Line dia slow sangat. Ada siapa-siapa di sini yang pakai U-Mobile? Saya. Macam mana line dia? Dia malam kadang-kadang tak ni asyik. Malam tak ada? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Okey. Ini cikgu tahu macam ini sebab semua syarikat ini syarikat sahaja. Okey. Dia perlukan tower, menara untuk memancarkan dia punya signal. Menara-menara ini mereka tak beli sebab menara-menara ni mahal. Berpuluh-puluh ribu satu menara. Jadi macam syarikat U-Mobile dia akan sewa. Dia sewa. Bila dia sewa, dia tak dapatlah banyak signal boleh hantar. Cikgu bagi contoh ya. Macam Time dengan Telekom. Time dengan Telekom dia ada menara dia sendiri. Ni cikgu lukis menara ni. Ada menara dia. Okay. So Time dengan Telekom dia akan pancarkan. Ni dia punya satellite. Dia boleh pancarkan dia punya signal sendiri. Berapa banyak pun dia buatlah. Tapi macam U-Mobile dia sewa. Bila dia sewa, sikit je lah dia punya bahagian. Kalau dia sewa banyaklah besarlah dia punya signal tu. Jadi mungkin itu sebab awak tak dapat. Sebab yang dipancarkan tu tak banyak. Kemudian pelanggan U-Mobile ramai. Itu yang jadi slow. Samalah juga dengan Digi, Maxis. Yang cikgu tahu, Maxis, Yes, U-Mobile, dia berkongsi tower lain. Time ada tower sendiri, TM ada tower sendiri, Celcom pun ada tower sendiri. Sebab itu kena tahu. Okey, kena tahu syarikat mana yang ada tower sendiri. Sebab itu kalau awak tengok U-Mobile dia boleh bagi package yang murah. Memang murah. Sebab dia bayar kecil je. Tapi kalau macam Celcom, dia mahal sikit. Tapi dia ada tower sendiri. Dalam lift pun masih boleh ada signal. Kalau U-Mobile dalam lift, terus padam, mati, tak ada signal. Betul tak? Okay. So ini yang kita perlu tahu bila kita nak membeli sesuatu, dia panggil ni telco ni. Okay. Next. Okay, wujudnya komputer. Komputer ni cikgu rasa kebanyakan daripada awak tak ada. Ada yang ada laptop. Okay, so bila beli laptop contohnya, jangan tengok, cantiknya laptop ni warna biru, warna hijau, warna macam-macam. Dia yang penting pada laptop bukan luar. Tapi apa yang ada dalam laptop. Sebab tu kalau pergi kedai, awak beli komputer, awak tengok apa dia tulis dekat dalam tu. Itu yang kena tahu tu. Okey? Jadi macam komputer ni ada internet. Bila ada internet, maka memudahkan awak punya perhubungan. Dan perisian yang penting ni. Perisian komputer, apa yang ada dalam tu, isi dia.
bukan luar dia. Kalau awak tengok, oh dia, cantik, ada lambang-lambang tu, ada besi macam ini, ada macam itu. Tak penting. Yang penting, ni cikgu tulis sikit lah. Yang penting, RAM dia berapa. RAM ni dia punya otak. Jadi kalau otaknya 1 gig, sikit lah. Kita sekarang dah pakai banyak. Sekarang ni kita perlukan minimum, ini minimum 4 gig. Tu kena tahu, minimum. So kalau awak ada 8 gig punya RAM, yang itu jangan cakap lah. Kalau main game, laju je tak sangkut-sangkut. Sebab apa? Otaknya besar. Kemudian awak kena tahu dia punya HDD, hard disk drive. Kebanyakan hard disk drive ni bermaksud dia punya data simpanan, kotak simpanan dia. Sekarang ni paling minimum cikgu rasa 256 gigabyte. Maksudnya boleh simpan banyak benda dalam itu. Dulu-dulu kecil je, 1 gigabyte, 4 gigabyte. Sebab tak banyak benda. Sekarang dah perlu lagi banyak. Okay, lagi besar HDD ni tak ada maksud. Tak ada makna penting pun sebab dia hanya boleh simpan banyak benda. Yang paling penting ialah ni. Ni yang paling penting. Okay. Jadi dalam komputer atau tablet adalah benda-benda macam ini. Ini kita panggil perisian ataupun software. Ini software lah ni. Dalam phone awak pun ada software kan. Kadang-kadang awak panggil dia apps, application. Paint. Ini Apple ni. So dia tak ada, dia guna ni, dia guna Safari. Apple guna Safari. Kita guna Google. Tapi ada Apple, dia ada dua-dua. Dia ada, tahu tak Apple tu apa? Bukan buah Apple tahu. Komputer Apple. Pernah tengok? iPhone. Yes, betul. iPhone. Syarikatnya ialah Apple, tapi dia punya barangannya ialah iPhone, MacBook Air. Itu mahal tu, cikgu pun tak mampu nak beli. iPhone pun mahal. Tapi yang bestnya, iPhone ni tak boleh kongsi dengan benda lain. Dia saja. Itu ruginya pula. Awak dah beli phone, lepas tu awak nak sambung dengan komputer lain ke, dengan alat lain ke, tak boleh sebab dia tak kena. Dia mesti pakai Apple juga. Sebab tu cikgu tak beli Apple. Okay, sebab dia mahal sangat satu, lepas tu tak boleh share dengan benda lain. Okay, next. Ini koridor raya multimedia. Okey, koridor ni macam biasalah awak tahu, Putrajaya, Cyberjaya, semua tu ialah koridor raya. Bermaksud di kawasan itu ada banyak syarikat-syarikat yang ditubuhkan untuk memajukan industri komputer ataupun ICT tempatan. Contohnya koridor raya multimedia. Syarikat-syarikat ni mungkin awak tak tahulah nama dia. Dalam buku teks cikgu tak pasti ada ke tidak. Okey. Tu dia. Okey, jadi MSC, Multimedia Super Corridor. Koridor raya. Super tu raya lah. Multimedia Super Corridor ataupun koridor raya multimedia. Jadi bila ada benda-benda macam ini, syarikat-syarikat ni dia memajukan industri tempatan, maka wujudlah aplikasi-aplikasi yang tertentu seperti kerajaan elektronik. Mana dia? Kerajaan elektronik maksudnya apa-apa saja awak buat, awak gunakan tu. Ni Allahu Akbar, YEG yang nak baru lesen tu. E-mic ni. Lupa nama dia. Okey, lepas tu bila awak nak isi, contohnya macam orang-orang nak isi iSINA, nak isi maklumat, isi dalam tu. Apa-apa nama dia lah. Maksudnya tak perlu nak pergi ke pejabat itu, hanya isi online sahaja. Kemudian kita ada ni, kad pintar pelbagai guna. Apa dia? Tu awak punya touch and go. Naik bas, touch.
Beli barang, touch. Nak beli bayar tol, touch. Semua main touch and go. Itu maksud dia. Sentuh dan lalu. Macam tu. Okay. Kemudian kita ada pembangunan usahawan teknologi, adalah kursus-kursus dia, ada e-perniagaan, tu Lazada, Google, Shopee, itu semua ialah e-perniagaan lah. Telekesihatan, bila kita nak buat appointment dengan doktor, bila kita nak tahu maklumat daripada doktor, so kita gunakan tu semua. Macam cikgu memang ada berjumpa dengan doktor klinik kesihatan, dan disebabkan COVID tak boleh nak pergi, jadi kita buat Google Meet macam ini. So cikgu jumpa doktor dalam komputer. Macam tu. Kemudian ada kumpulan research and development. Ini penyelidikan. Dan juga ada sekolah pintar. Ini ada di Putrajaya. Sekolah pintar ni best lah. Semua komputer. Komputernya pula laju-laju. Itu yang best tu. Okay. Next. Ini jalur lebar berkelajuan tinggi. Kita nak memperkasakan capaian internet. Tapi awak sendiri tahulah berjaya capai ke tidak. Taman Medan pun sangkut-sangkut. Kan? Ramai orang terkeluar semasa tengah buat Google Meet. Okay. So, awak tengok. Ini contoh cikgu bagi. Ini Shah Alam di sini. Mana Taman Medan ya? Petaling Jaya. Mungkin Taman Medan tu dekat kat sini jugalah kot. Okay, awak tengok ni. Liputan baik. Warna hijau. Allah. Putrajaya sikit aja. Kemudian Petaling Jaya ni tak masuk pun Taman Medan. Ni sikit. Kuala Lumpur jangan kira lah. Okay. Liputan sederhana. Tu dia. Awak pun tak masuk dalam liputan sederhana. Nampak? Tengok Saya Berjaya. Saya Berjaya ni pun keliling ni je. Jadi tapi ini berdasarkan kepada apa tu? Ini Telekom Malaysia ni, nampak bawah tu. Mana tu? TM. So berdasarkan TM. Kalau awak buka U-Mobile lain. Dia punya kawasan coverage dia. Awak buka Time lain, dia punya coverage dia berbeza-beza. Okay? So itu ialah memperkasakan capaian internet. Kita nak satu Malaysia ni kalau boleh internet dia tinggi. Ya? Alright, next. Apa lagi? 5G. 5G. 5G ni belum lagi lah. So dia ada phone-phone yang tertentu untuk 5G ni. Ini nama company dia lah. Zhongxing Telecommunications Equipment. Sekarang ni cikgu tengok dalam TV pun yang ada dalam 4G. 5G tak banyak lagi. Tapi of course dia mahal sikit lah nanti. Kemudian ni pun dah mula ada. Tu U-Mobile ada 5G. Tak tahulah. Siapa tadi yang bercakap tadi? Cuba tanya. Saya nak U-Mobile 5G. Mestilah awak kena bayar lebih sikit lah. Barulah internet awak laju. Okay. So 5G U-Mobile di Malaysia. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekejap, cikgu tutup ni. Cikgu tutup ini. Cikgu stop presenting. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, cikgu cek lagi sekali ya. Cikgu sebut nama. Kalau nama tak ada, beritahu cikgu. Amirul Aiman, ini cikgu dah ambil ni. Amirul Aiman, Amirul Wafiq, Amirul Hakimi, Ashraf Darius, Izlan Ezairi, Haizi, Iman Akil, Zaharul Zikri, Nur Adriana Syamimi dan Nur Ilya Nadirah. Ada tak siapa yang cikgu tak sebut nama? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah. 10 orang je anak cikgu yang hidup hari ni ya. Hak lain mana perginya? Tak apalah. Okey, jadi kalau tak ada soalan, video ni cikgu akan postkan dalam grup.
awak boleh buat nota untuk minggu ini. Okey, kalau penat tak nak buat pun tak apa, tapi minggu depan cikgu bagi satu lagi video, kena buat 2 lah. Jadi kalau nak selamat, buat yang ini dulu, minggu depan buat separuh lagi. So minggu depan kita akan sambung bahagian kedua, kepentingan telekomunikasi. Yang ni sikit je nanti, tak banyak. Yang ni lebih banyak berbincang nanti. Apa kepentingan telekomunikasi? Awak sendiri tahu. Kalau tak ada telefon macam mana awak? Mati kan? Kalau tak ada telefon. Tak hidup. Mesti telefon tu di tangan. Betul tak? Okay. So apa kepentingannya? Kita akan bincangkan minggu hadapan. Jadi kalau tidak ada soalan, cikgu akan tutup kelas. Cikgu akan, tak perlu tulis nama ya. Cikgu dah ambil kehadiran dia di sini. Salin saja notanya. Kemudian kita jumpa minggu hadapan. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan ke? Siapa yang type ni? Tak tahu cikgu. Apa dia Iman? Tak tahu apa? Iman? Cikgu tak dengar pun suara Iman Akil ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan kelas. Jaga diri, jaga SOP ya. Jangan merayap malam-malam, duduk di rumah. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Oh, laju dia bila kata bye-bye ya. Okey, bye. Bye, sir. Bye.